أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم من مسلمات muliakan dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menyambung pengajian tafsir surah Yusuf. Setelah hampir 2 bulan kita berehat, kita berada pada ayat yang hari ini insyaAllah ayat yang ke-23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ayat 23 dan 24 daripada surah Yusuf, di mana penceritaan ini telah pun sampai kisah di mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah pun dipelihara oleh Al-Aziz, iaitu Menteri Perbendaharaan Mesir, dan dipelihara oleh isterinya yang diberi julukan nama dengan Zulaikha. Dan apabila dipelihara Nabi Allah Yusuf itu sebagai anak peliharaan ataupun anak angkat, walaupun pada asalnya mereka membeli Nabi Allah Yusuf itu yang dijual sebagai seorang hamba, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak datang Rasul itu daripada golongan hamba. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membelinya iaitu Al-Aziz, suami daripada Zulaikha itu, telah pun menjadikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam sebagai anak angkat dan dipelihara dengan satu pemeliharaan yang baik. Namun Allah menceritakan bila sampai kepada ayat yang ke-23, maka berlakulah, kalau kita lihat kepada ayat yang sebelumnya, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika mana telah sampai usia dewasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hukman wa ilma, hikmah dan juga ilmu, yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu diangkat menjadi rasul. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kata Allah, kami memberi balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Maka membesarlah Nabi Allah Yusuf dalam rumah Al-Aziz dan juga Zulaikha. Dan pada ayat yang ke-3, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu kejadian di mana warawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsi, dan wanita itu iaitu isteri kepada Al-Aziz atau disebut dengan nama Zulaikha, yang mana Nabi Allah Yusuf tinggal di dalam rumahnya, telah pun menggoda Nabi Allah Yusuf untuk menunjukkan dirinya kepada wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta. Dan Allah menceritakan di sini, dia menutup pintu-pintu lalu berkata, maksudnya di sini Zulaikha ini telah pun masuk ke dalam bilik Nabi Allah Yusuf dan menutup pintu. Lalu dia pun berkata wa qalat hayta lak. Hayta lak ini maksudnya marilah kamu kepada maksudnya. Baik. Qala ma'azallah, Nabi Allah Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah.
Allah. Ataupun kita katakan di mana terlihat ada ruang untuk melakukan kejahatan ini ataupun keburukan, maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita merasakan ada godaan yang kuat daripada syaitan, kita rasa macam satu keadaan dibisikkan, antaranya kemarahan. Bila mana hati kita mula kita kata datang satu sifat kemarahan, di sana sebenarnya bisikan syaitan kuat. Maka dalam keadaan itu hendaklah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan itu akan jauh, pergi jauh daripada diri kita. Kerana ini berlaku di zaman sahabat. Apabila ada sahabat yang terasa seperti ada bisikan yang kuat daripada syaitan, maka mereka akan menghina ataupun membenci syaitan. Ini digunakan dalam bahasa-bahasa yang buruk, dinisbahkan kepada syaitan. Yang kita kata Nabi SAW, syaitan dia suka dengar kita. Orang yang jahat ini dia suka kalau orang kata dia jahat. Inilah syaitan. Kalau maknanya seseorang manusia itu dia sebut, kita kata dah contoh, tak benda punya syaitan. Contoh kalau kita kata benda tu, dia suka. Dan dia akan semakin membesar, kata Nabi. Bila kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dia akan menjauhi daripada kita. Ini samalah tuan-tuan ya. Kalau kita kadang-kadang kita ada anak kecil yang kadang-kadang kita lihat dia menangis, berkala ataupun dia menangis tu kita kata meraup, dia lain macam. Perkara pertama sebenarnya kita buat lagi, kita pucuk tu adalah kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu perkara pertama yang perlu kita buat. Sebelum kita mungkin boleh sambung dengan ayat kursi ataupun sejauh dan sebagainya. Baik. Kata Nabi Allah Yusuf, qala ma'allallahi innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Rabbi. Rabbi ini Rabbi tidak merujuk kepada sebagai pendapat mengatakan Rabbi itu adalah Allah Ta'ala. Sebagai pendapat mengatakan Rabbi itu adalah tuanku, iaitu suami kepada Zulaikha Al-Aziz, ayah angkatnya yang telah pun memberikannya ahsana maswaya, suatu perlakuan ataupun penjagaan yang baik. Maknanya dia, Nabi Allah Yusuf AS tidak mahu melakukan sesuatu yang akan memberikan suatu balasan yang buruk kepada insan yang telah memelihara. Innahu la yuflihul zalimin. Sesungguhnya Allah la yuflihul zalimin, tidak akan memberikan kejayaan kepada orang-orang yang zalim, iaitu orang yang melakukan sesuatu tidak kena pada Tuhan ataupun melakukan sesuatu dengan melanggar amanah Allah Azza wa Jalla. Adalah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-23 ini adalah salah satu dari dugaan yang paling besar dikena apakah ataupun diberikan ujian itu ke atas Nabi Allah Yusuf AS. Dan daripada ujian inilah bertitik tolak bermulanya kehidupan Nabi Allah Yusuf AS di dalam penjara. Ia bermula dengan satu orang perempuan. Walaupun dalam sejarah kita lihat Zulaikha ini walaupun ia menjadi ibu angkat kepada Nabi Allah Yusuf, tetapi jarak umur mereka itu diriwayatkan tidak jauh. Jarak umur itu umpama tidak seperti ibu dan anak, mungkin seperti seorang kakak dan seorang adik. Lebih kurang begitu dalam riwayat ini, walaupun perkara ini tak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi walau bagaimanapun dalam ayat ini ada faedah yang kita dapati, seperti mana riwayat daripada Uqbah bin Amir. Daripada Uqbah bin Amir meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, iyyakum waddu'ula 'ala nisa. Iyyakum, Nabi menggunakan perkataan iyyakum. Iyyakum ini kalau kita terjemah secara bahasa Arab panggil harfiah ataupun word by word lah, kita akan terjemah iyyakum akan kamu. Seperti mana iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu akan kamu sembah, ya, itu terjemahan Al-Fatihah. Tapi kalau kita lihat iyyakum ini, maknanya Nabi kata iyyakum bermaksud berhati-hatilah kamu, takutlah kamu, itu maksudnya. Ya, ini kadang-kadang kemanggilan menterjemah itu pun kadang-kadang kita baca tu, kita kena baca juga. Seperti Nabi kata iyyakum bidzunub, Nabi kata akan engkau, ya, takutlah kamu akan az-dzunub, ya, dosa. Benar kata kerana bila ia berkumpul dalam
diri manusia ini, maka dia akan mematikan hati. Ataupun dalam bab ada seorang sahabat nama dia Usyaibah. Usyaibah ini dia ada satu kisah. Satu orang Usyaibah ini dia hidup di zaman Umar radhiyallahu anhu. Usyaibah ini dia nak pergi haji. Orang zaman dahulu bila dia nak pergi haji, dia kena macam kita lah, kita kena ada kos kita. Dalam pandangan orang dahulu dia nak pergi haji, dia kena ada bulanan, maka dia kena beli unta. Jadi Usyaibah ini dia membeli unta, dan dia lihat unta yang dia beli itu unta yang baik dan harganya mahal. Lalu dia berlebihan dalam membeli unta yang baik, jadi dia beli banyak. Dan dia membeli unta itu dengan kita panggil dalam istilah muamalah, kita panggil harga yang bertangguh ataupun hutang. Dia tak bayar cash, ya. Dan daripada pembelian unta itu menyebabkan Usyaibah ini jatuh muflis. Muflis ini bukan nama hari ini saja. Di zaman Nabi SAW pun telah ada beberapa sahabat yang istilah muflis, yang mana Nabi menggunakan sekatan tasarruf perbelanjaan harta ke atas dia. Hartanya disita dan ditasfiah, di apa ni, apa nama sebenarnya ni, likuidasi. Ini panggil liquidation. Apa ni? Dan pencairan aset. Arab panggil tasfiah. Ada sahabat yang antaranya Mu'adz bin Jabal. Nabi ambil hartanya, Nabi cairkan dan Nabi akhirkan kepada ghurama, kepada pemintang. Jadi Usyaibah ini berlaku begitu. Kemudian dalam peristiwa itu, bila dibawa kes ini kepada Umar bin Khattab, maka Umar menyebutkan satu perkataan, iyyakum wad-dain. Kalau kita terjemah, akan engkau dan hutang. Maksudnya iyyakum wad-dain, takutlah kamu kepada hutang, kata Sayyidina Umar. Fa inna awwalaha hammun. Kerana sesungguhnya hutang ini pada permulaannya merupakan suatu kesedihan, wa akhirahu al-haraj, dan di akhirnya merupakan suatu peperangan. Itu kata Sayyidina Umar. Ini menunjukkan larangan ataupun satu perkataan yang menggunakan perkataan iyyakum atau iyyaka. Ini sebagai kita yang bahasa Arab ini nampak. Tapi kadang-kadang bila kita baca hadis, insya-Allah kita akan jumpa perkataan ini. Jadi peringatan Nabi sungguh tegas. Nabi kata iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Nabi kata berhati-hatilah kamu ataupun takutlah kamu ketika mana kamu memasuki rumah yang dalam rumah itu ada di orang perempuan, ada di golongan wanita. Ini termasuk jugalah yang apabila seorang sahabat Ansar bertanya kepada Nabi, bagaimana jika wanita itu merupakan ipar? Ipar ni kena tak lahir. Sebab apa? Ipar ini dia tak seperti orang perempuan lain yang mana kita boleh nikahi. Ini mungkin terima tak mengertikan, tapi apa ni, orang lain, dia orang perempuan lain itu dia boleh nikahi halal yang bukan menjadi tunangan orang yang kita kata masih tinggal. Tetapi bila kata ipar ini, dia haram, dia menjadi haram ke atas kita, dan haram itu dia bukan apa dipanggil mu'abbad, dia bukan mu'abbad, dia bukan selama-lamanya. Jadi bila mana Ansar itu bertanya mengenai ipar, maka Nabi kata al-hamu al-maut. Ipar itu merupakan suatu kematian dan kira. Sebab syaitan memang cukup suka untuk apa ni kita panggil, dia istilah Melayu kita ni, dia cucuk jarum lah maksudnya. Dia menggoda kita ini melalui ipar apabila adanya, apabila mereka itu berada dalam satu rumah. Ini tidak dapat dinafikan, dan ini adalah salah satu daripada jalan syaitan yang membawa manusia kepada kesesatan. Sebab itu kadang-kadang hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kadang-kadang kita kan, jika ada ipar yang duduk bersama kita khususnya, jadi perkara-perkara ini kita kena ingatkan dan kita kena sentiasa berwaspada. Maksudnya dalam apa juga keadaan walaupun rumah kita, tetapi apabila kita mengetahui yang ada dalam rumah itu mungkin hanya seorang ipar kita, maka kita juga tak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kerana perkara itu boleh membawa kepada keburukan yang lebih besar. Hal ini seperti mana kita lihat di sini lah, inilah antara yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baik. Jadi macam mana?
Kemudian jadi dalam ayat ini juga dilihat bahawa Nabi Allah Yusuf AS telah menolak godaan dan bujukan yang dilakukan oleh Zulaikha, yang mana perbuatan Nabi Allah Yusuf ini ia termasuk dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana perbuatan Nabi Allah Yusuf menolak godaan itu adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang itu mendapat naungan di mahsyar. Dalam hadis yang boleh dianggap masyhur, di antara Nabi SAW ada menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kepada 7 golongan yang mereka mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan selain daripada naungan Allah, perlindungan Allah, iaitu di mahsyar. Di mahsyar kita wawancara itu satu perkara yang wajib kita imani. Salah satu daripada cabang beriman kepada hari akhirat, seperti mana kita beriman kepada hisab. Mahsyar ini semua orang akan terlibat di sana. Dan dalam hadis yang sahih juga telah dibicarakan bagaimana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sudah menceritakan bagaimana satu keadaan apabila Nabi dibentangkan dengan keadaan di mahsyar. Hisab, dan contoh hisab. Hisab ini ada golongan yang Nabi menyatakan la hisab alaihi wala azab. Hisab ini benda yang kita wajib imani. Hisab ini audit kita di akhir nanti. Tetapi Nabi kata ada golongan yang la hisab alaihi wala azab. Ada golongan yang tidak kena hisab dan dia tidak akan mendapat sebarang azab. Itu Nabi itu dalam satu hadis. Ya, yang sahih oleh Imam Muslim, antaranya Nabi menyebutkan 4 golongan yang tidak akan langsung dikenakan hisab dan juga dikenakan azab. Iaitu yang pertamanya golongan yang tidak berubah menggunakan api yang berlebihan. Ini maksudnya tidak, kalau kita baca hadis ini kita akan hurailah. Maknanya golongan yang bersabar atas sesuatu penyakit yang tidak dijumpai ubatnya, ya? Dan dia tidak menggunakan perubatan menggunakan besi yang panas. Di zaman dahulu, di zaman Nabi ini terdapat satu penyakit, terutamanya penyakit kulit yang tidak dijumpai ubat. Dan akhirnya mereka mengubati penyakit itu, ya, dengan menggunakan besi panas. Dia letak besi panas yang merah itu, dia letakkan di kulit. Jadi terus baiklah penyakit kulit tersebut. Maknanya kulit itu mati terus begitu. Tapi perubatan itu makruh dalam Islam. Nabi tidak suka. Dan Nabi kata kalau orang yang bersabar dengan penyakit itu tidak menggunakan perubatan seperti itu, dia termasuk golongan ini. Yang kedua, tidak berubat menggunakan jampi dan khurafat. Yang ketiga, tidak dan disebutkan melontar burung untuk menentukan nasib. Maknanya dia pun tak melakukan perkara khurafat untuk menentukan nasibnya. Yang keempat ini, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini hanya kesimpulan yang dipati daripada hadis ini, menunjukkan hisab ini benda yang wajib diimani, tetapi ada golongan yang akan diselamatkan. Ya, bagi akhirat ini yang pertama, golongan yang paling berjaya adalah golongan yang dikecualikan daripada hisab, dan golongan ini memang tidak akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia akan dihisab dengan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan, hisab yang teliti. Yang mana dalam pengertian ini, orang yang dihisab dikeluarkan dikeluarkan dari dosanya, tetapi telah digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka juga akan dilepaskan daripada azab. Dan golongan ketiga adalah golongan yang dihisab dengan hisab yang teliti. Kata Nabi, mereka akan diazab. Kerana bila hisab ini dilakukan dengan teliti, maka pasti seseorang manusia itu akan tersangkut di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitulah mahsyar. Mahsyar ini maka semua orang akan melalui perkara tersebut, tetapi ada golongan yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari azab mahsyar itu. Antaranya dalam hadis ini disebutkan yang pertamanya, bagi kita mungkin dia terdengar hadis ini bagi peringatan kembali. Yang pertamanya, imamun adil, iaitu pemimpin ataupun imam yang adil, yang melakukan keadilan di kalangan rakyat dengan sebenar-benar keadilan. Begitu. Walaupun kadang-kadang sifat manusia ini untuk memberikan keadilan yang sebenar cukup terbatas. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari pun menyatakan, antara yang Nabi sebut, saya bacakan mafhum dia, innakum ta'taqimuna ilayya. Nabi kata ada
kamu ini mungkin kamu berlaku perbalahan di kalangan kamu dan kamu mengajukan perbicaraan kepada Nabi pada masa itu, Nabi sebagai qadi, sebagai hakim. Ya. Dan Nabi menyatakan, aku akan melakukan hukuman berdasarkan hujah lah. Kita panggil hari ini proses perbicaraan. Tapi Nabi kata kemungkinan orang yang bersalah itu dia ni al-hadal qawl, dia ni pandai berhujah. Dia kita panggil dia boleh tulis cerita dan sebagainya. Dia pandai berhujah, dia boleh bercakap. Sehingga aku memberikan hak kemenangan yang sepatutnya diberikan kepada saudaranya, aku berikan kepada dia. Itu Nabi kata. Maknanya Nabi kata tidak mustahil. Nabi itu sebagai seorang Nabi pun mungkin tersilap dalam menjatuhkan hukuman, ya, kerana Nabi akan memutuskan berdasarkan penghujahan yang diberikan oleh kedua pihak. Dan mungkin Nabi kata orang yang bersalah itu dia pandai untuk berhujah. Tapi Nabi kata kotak itu mungkin akan minanar. Tapi walhal hakikatnya, apabila seseorang itu dia mengambil hak kemenangan yang sepatutnya diberikan kepada saudaranya, maka Nabi kata aku telah memotong baginya satu potongan daripada api neraka. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa mungkin di dunia kita boleh buat macam-macam lah dengan kehendak kita, tapi di akhirat kita tak boleh sembunyi situ. Tapi dalam mafhum hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW sendiri juga, kerana di awal hadis ini Nabi menyatakan ana basyarum mithlukum, aku juga manusia seperti kamu. Sebagai seorang pemimpin juga kadang-kadang aku boleh tersilap dalam memberikan penghakiman. Tetapi kesilapan itu bukanlah satu dosa, kerana memang menjadi hak hakim untuk menjatuhkan hukuman adil berdasarkan hujah yang diberikan. Tapi kalau hukuman itu salah, bukan kesalahan di atas hakim. Ya, hakim itu sudah bertindak adil dengan apa yang dia dengar. Yang salah itu, seperti mana disebut oleh Nabi, adalah orang yang pandai berhujah untuk mempertahankan kesalahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajabun nasya'a bi ibadatillah ta'ala. Yang kedua, pemuda yang hidup yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sebab itu kalau yang mana yang masih berada dalam usia yang muda, usia muda kita ni sampai umur berapa? Dalam Malaysia 40 tu pemuda kan? Lepas 40 kita dalam waktu masih start berapa? 60 kan? 65. Jadi dalam Islam kata 40 lebih tu sebelum umur 40, bukan 40 lebih, sebelum umur 40 tu muda lah. Dia kira pemuda lah. Kalau ikut definisi Malaysia ni, saya ingat mungkin 65 baru masuk waktu emas. Sebelum tu dia pemuda lah. Jadi pemuda yang di mana usia muda dia, maka dia hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, golongan yang mendapat naungan daripada Allah di hari mahsyar. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda yang mana hatinya terikat dengan masjid. InsyaAllah tuan-tuan puan sekalian, saya rasa tidak ada satu nikmat yang lebih besar dalam hidup kita, satu nikmat kemanisan yang lebih besar dalam hidup kita, melainkan Allah merezikikan kita untuk dapat berjamaah solat di awal waktu pada setiap waktu solat. Dalam itu satu nikmat yang perlu kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah menjaga nikmat itu ke atas kita. Dan sesiapa yang berada di alam itu, dia akan merasakan kemanisan dalam kehidupannya. Ini bagi siapa yang Alhamdulillah dapat menjaga hidup ini dengan jamaah. 5 waktu di awal waktu, dan itu naik secara berjamaah. Itu satu rezeki yang besar dalam kehidupan kita. Dan golongan yang dapat menjaga perkara ini, maka kehidupan dia pasti akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Lepas itu saya pernah sebutkan bahawa Abdul Rahman bin Auf, jutawan di Makkah, menginfakkan keseluruhan harta dan berisnya ketika hijrah. Sampai di Madinah, apabila orang mengetahui kebolehan, kemahiran Abdul Rahman bin Auf ini dalam perniagaan, dipersaudarakan dengan satu orang Madinah, jutawan Madinah, ya, untuk dilantiklah. Bila kita ada track record yang baik, orang ambil kita jadi CEO macam tu. Ditawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf di Madinah, tetapi beliau menolak. Dan beliau hanya bertanya tunjukkan aku lokasi pasar tu. Tunjukkan aku di mana lokasi pasar di Madinah ini. Aku ingin memulakan perniagaan daripada bawah.
Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf itu menggulung tikarkan pernyataan orang Yahudi. Itu maksud saya. Dan hasil keuntungan yang didapati oleh Abdul Rahman bin Auf berlipat kali ganda dengan apa yang diperolehi di Mekah. Tetapi Abdul Rahman bin Auf ini sepanjang hidupnya bersama Nabi SAW hanya satu kali sahaja masbuk solat berjamaah. Hanya satu kali sahaja dalam kehidupannya tidak dapat bertakbiratul ihram bersama Nabi SAW. Itu bukan dengan jamaah mereka. Satu kali tidak dapat bertakbiratul ihram. Jadi ini satu perkara yang kita kena fikir. Di samping kita mengejar kehidupan kita ini perlu sangat-sangat bantuan dan penjagaan daripada Allah SWT. Kemudian warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mengasihi kerana Allah. Ya, ukhuwah mereka terbina dengan ilmu. Mereka bertemu di masjid, mereka bertemu dalam kuliah ilmu yang mungkin sebelum ini dia tak pernah kenal dia. Ya, dan mereka bertemu, mereka berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berjumpa juga kerana Allah, mereka berpisah juga kerana Allah. Siapa yang ada pengalaman Masya Allah tentang perempuan ya, masa Allah memberikan peluang saya menuntut ilmu di Mesir pun saya berjumpa dengan ramai orang yang sebelum ini menyebabkan kita ada kawan seluruh dunia kan. Saya kalau nak pergi Eropah Insya Allah setiap negara ada kawan ya. Saya nak pergi Turki Insya Allah ada kawan di sana. Sebab masa saya di Mesir saya mengambil peluang betul-betul untuk berukhuwah dengan mereka. Itulah ya. Dapatlah bahasa mereka sikit walaupun matlamat kita itu nak saling bercakap dalam bahasa Arab untuk memfasihkan bahasa Arab itu. Jadi tuan-tuan mungkin dengan pengalaman sendiri, tetapi ukhuwah itu bertemu dan berpisah kerana Allah. Ini merupakan salah satu sebab yang mana kita mendapat naungan di Allah Azza wa Jalla ni, masya-Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu manqibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang dipujuk oleh wanita yang cantik lah. Ya. Lalu dia berkata, faqala inni akhafu Allah. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ya. Sebabnya kenapa Nabi sebut begini kerana keadaan ini adalah suatu dugaan yang sangat kuat pada masa itu. Wanya berbila kita tidak diuji dengan ini dan kita berharapkan Allah tidak menguji kita dengan perkara seperti ini. Ya, kerana belum tentu bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan mungkin lepas daripada perkara ini. Sebab itu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku yang pertamanya, Allahumma inni as'aluka al-huda, hidayah. Hidayah petunjuk kebenaran, yang ini halal, yang ini haram, yang ini dibolehkan, yang ini tak boleh. Dan kita tahu dalam perbuatan kita mana yang dibolehkan, mana yang tak boleh. Dalam rezeki kita mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tuan-tuan, perempuan kita. Kemudian kita minta dengan Allah yang kedua terlepas daripada hidayah, buat pokok takwa. Takwa ini yang menentukan setelah kita tahu boleh dan tak boleh. Takwa ini yang menentukan kita nak ambil ataupun tidak, kita nak langgar ataupun tidak. Kita dah tahu perkara ini rezeki ini halal, kita ambil. Kita dah tahu perkara dengan cara macam ini rezeki ini haram. Takwa lah yang menentukan sama ada kita akan ambil atau kita tak akan ambil perkara itu. Yang ketiga kita minta kepada Allah Al-Afaf. Al-Afaf ini perlindungan. Seorang perempuan yang dia menjaga maruah dia kepada suami dia, ataupun jika dia tidak berkahwin, dia tidak mencemarkan maruah dia, dia dipanggil sebagai Afifah. Orang yang perempuan yang dilindungi. Afaf ni perlindungan. Sangat penting kita mohon afaf, perlindungan daripada Allah. Maksudnya apa? Kita mohon kepada Allah supaya Allah tidak menguji dan membentangkan di hadapan kita dugaan-dugaan yang mana kita boleh mengambil perkara yang haram. Ya? Sebab ada orang tanya bagaimana Ustaz kalau saya berdoa kepada Allah supaya Allah uji saya dengan benda-benda halal dan haram, dan saya akan cuba untuk meninggalkan perkara itu membuktikan keimanan saya. Saya kata jangan tak ada kerja doa macam tu. Ya, sebab Allah alam, ya, kadang-kadang banyak dalam hidup kita yang kita tak diuji seperti itu. Ya, jadi kita melihat orang melakukan satu dosa,
kemungkinan kita tidak diuji seperti dia diuji. Walaupun apa yang dia buat itu memang salah lah. Tapi kalau kita diuji seperti itu, kita pun belum tentu sama ada kita berjaya melepasi ujian itu ataupun tidak. Dan yang keempat, wal rina. Kita minta kepada Allah supaya Allah menghidayahkan dalam hati kita ini. Rina ini jangan terjemah dengan kekayaan. Sebab siapa yang terjemah rina dengan kekayaan, itu salah. Rina ini maknanya Allah berhentikan dalam hati kita sentiasa berasa cukup dengan apa yang ada. Maksudnya dengan sesuatu perkara yang menyebabkan kehidupan kita ini mudah, lancar, kita berasa cukup dengan perkara itu. Yang penting perkara itu halal, perkara itu baik, dan dia bermanfaat pada kehidupan akhirat kita. Dan warajul tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian golongan yang memberikan infak yang tidak diketahui oleh orang lain. Maksudnya tidak, tangan kiri dia tidak mengetahui, maknanya dia menyembunyikan perkara itu daripada pengetahuan orang lain. Ada kesempatan, ada kelebihan, keutamaan. Dan ada ruang-ruang untuk kita memberikan infak kepada jalan yang baik. Masya Allah, kita mulakanlah. Terutama dalam keadaan semasa pada hari ini, antara pelajar-pelajar pengajian Islam, saya lebih fokus kepada pelajar pengajian Islam lah, kerana mereka jarang yang mendapat beasiswa dan sebagainya. Di antaranya kalau kita lihat pelajar yang paling terkesan dengan kejadian hari ini adalah pelajar di Jordan. Jordan, masa saya berada di sana pun pada masa itu lebih kurang, saya ingat satu dinar itu lebih kurang RM4.70 ke RM4.80 pada masa itu. Hari ini dia menjejah RM6 lebih. Jadi ada ramai pelajar di Jordan yang sudah menangguhkan semester. Sebab yuran di sana dia kena bayar dengan dolar. Jordan ni memang dia dolar lah. Saya pernah bawa ke sana euro. Mereka tak terima. Euro pun mereka tak nak. Itu dahsyat di Jordan. Kerana dia memang, apa kita panggil, memang ekonomi dia memang baik lah dengan US. Jadi dia kena bayar dengan dolar. Jadi ramai pelajar kita di sana yang terpaksa menangguhkan benda. Jadi saya ingat pun majlis perwakilan mahasiswa Malaysia Jordan pun ada buka peluang untuk siapa-siapa yang memberikan sumbangan untuk menampung perbelanjaan buat masa ini kepada pelajar-pelajar Jordan. Itu boleh rujuklah, kalau siapa yang berminat itu boleh rujuk kepada buka boleh contoh perwakilan majlis perwakilan mahasiswa Malaysia Jordan. Di sana diberikan nombor akaun untuk menyumbang kepada pengajian mereka. Saya pun ingat, saya belajar, saya pun tidak pernah menggunakan ruang sendiri bersama kuasa. Banyak saya belajar pun adalah hasil daripada infak orang ramai yang memberikan sumbangan untuk saya meneruskan pengajian dia. Belajar di Mesir tanpa beasiswa, dan hari ini saya ingat apa yang saya kembalikan mengajar kepada muslimin-muslimat. Orang-orang yang pernah menginfakkan kepada saya itu, saya yakin apa yang pernah mereka berikan itu sentiasa berterusan dengan jalan baik mereka sehingga ke lain. Baik. Dan yang terakhir, warajulun zakarallahu qaliyan ba'dhan an-nas. Dan ini yang terakhir, seorang lelaki, bila kata lelaki ini juga merujuk kepada seorang perempuan yang mana dia bersendirian dan air matanya mengalir kerana hanya mengingati azab Allah Azza wa Jalla, bukan kerana yang lain. Allah Alam, kita kena tanya diri kita sendiri, pernah tak ia berlaku dalam kehidupan kita? Kita duduk sendirian dan tanpa sebab lain, hanya takut kepada azab Allah dan air matanya mengalir. Kita tidak perlu bicara pada orang lain, hanya diri sendiri pernah berlaku ataupun tidak. Dan kalau perkara ini tidak pernah berlaku dalam kehidupan kita, kita perlu mendidik hati kita terus sampai ke tahap itu. Bukan nak menangis di hadapan orang, bukan dalam menangis di hadapan kuliah penyampaian ustaz sebaik, menyedihkan sampai menangis. Tak apalah, itu pun perkara baik, tapi dia berujuk seorang ini mengalir air mata kerana ingat kepada azab Allah Azza wa Jalla. Golongan ini selain daripada dalam satu hadis akan dihijab daripada api neraka, dilepaskan daripada api neraka, mereka juga akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di masyarakat. Dan Nabi Allah Yusuf alaihi salam termasuk dalam salah satu golongan, iaitu golongan yang mengatakan aku takut kepada Allah apabila dipujuk oleh seorang wanita atau seorang perempuan. Baik, insya-Allah ayat yang ke-24 dengan sedikit masa lagi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamma
Hamma ni banyak makna. Salah satunya kesedihan, ya. Hammi wal hazan. Salah satunya hamma ini apa kita panggil adanya keinginan, ya. Walaupun hammat ini sesungguhnya Zulaikha itu dia ada keinginan kepada Nabi Allah Yusuf, wa hamma bihadan Yusuf, Nabi Allah Yusuf juga ada keinginan kepada Zulaikha. Ini Quran pun, ya. Quran menyatakan ini. Maka keinginan itu berada pada dua pihak. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Disebutkan di sini bahawa antara pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ibnu Katsir, ada menyatakan di antaranya ketika mana pujukan daripada Zulaikha itu berlaku, Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajah Nabi Allah Yaqub di hadapan dia, wajah di hadapan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Mana ketika mana nak buat ketika mana Nabi Allah Yusuf tertarik juga dengan pujukan itu, diperlihatkan oleh Allah wajah ayah yang menyebabkan dia kembali mengingat Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga datang dalam satu bentuk di mana ketika mana kita berhadapan dengan satu perkara yang haram, maka Allah memalingkan kita daripada perkara itu. Ini salah satu tanda seseorang yang mendapat perlindungan Allah. Maknanya yang pertama tadi kita sebut bahawa Allah melindungi dia daripada godaan. Yang kedua, bila berhadapan dengan satu perkara, Allah memalingkan dia daripada perkara itu. Yang kadang-kadang dalam bentuk yang mungkin kita juga tidak sedar dan tidak perasan, ya. Tetapi itu adalah penjagaan Allah. Kata Allah, wa kadzalika linasrifa 'anhu su'a wal fahsya, dan begitulah cara yang kami memalingkan Nabi Allah Yusuf ini daripada keburukan dan juga fahsya. Ya, fahsya ini kebinasaan dalam perkara-perkara yang buruk yang akan membinasakan diri. Antara dia disebut sebagai zina, merupakan salah satu fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya ia iaitu Nabi Allah Yusuf ini daripada kalangan hamba kami yang mukhlasin. Antara pendapat menyatakan mukhlasin terpilih, antara pendapat juga menyatakan mukhlasin ini orang yang benar-benar ikhlas, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin macam Allah sekalian, masa kita terbatas. Ada beberapa hadis yang saya akan huraikan dalam ayat yang terakhir ini, insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang berikutnya, ya. Kerana kita akan melihat bagaimanakah agama mengajar kepada kita untuk kita mendapatkan perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, kerana bila mana kita mengharapkan diri kita sendiri, ya, untuk kita jaga hati kita, itu satu perkara yang tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Melainkan perkara itu ataupun menolak pada keburukan itu tidak dapat, tidak dia perlu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana nak mendapatkan perkara itu, maka kena ada hubungan yang baik daripada Allah. Sebab itu yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah selesai daripada bulan Syawal, ya, dan Ramadan, ya. Syawal sudah selesai, alhamdulillah, termasuk Zulkaidah pada waktu ini. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum selepas daripada bulan Ramadan, mereka sekurang-kurang berdoa 6 bulan selepas itu. Berdoa untuk apa, tuan-tuan sekalian? Berdoa supaya Allah menerima apa yang telah mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Dan apabila para ulama menghuraikan perbuatan ini, mereka menyatakan doa itu adalah doa istiqamah. Kerana istiqamah merupakan suatu tanda amalan diterima. Maknanya 6 bulan selepas Ramadan, para sahabat berdoa, ya Allah, terimalah segala amalan yang telah kami lakukan dalam bulan Ramadan. Dan maksud terima itu maknanya supaya Allah mengistiqamahkan mereka boleh melakukan amalan-amalan yang mereka buat. Qiraat Al-Quran mereka, solat jemaah mereka, puasa mereka atau puasa sunat mereka boleh buat di luar bulan Ramadan. Sebagai salah satu tanda Allah menerima amalan, iaitu Allah mengistiqamahkan ibadah yang mereka lakukan. Yang kata makna apa, tuan-tuan dan sahabat ini benar-benar mereka memahami bahawa kekuatan melakukan ibadah juga adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin mereka akan capai atau mereka doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitulah kita menjauhi daripada kemungkaran, tak mungkin kita akan capai tanpa adanya doa daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala alam, insya-Allah hadirin insya-Allah sekalian, dengan apa itu, dan kemudian nanti insya-Allah dalam kuliah yang berikutnya saya akan uraikan beberapa hadis yang berkaitan dengan tafsir Surah Yusuf ayat yang ke-24.
24. InsyaAllah saya akan ambil nota. Kita berhenti pada ayat yang ke-24. Wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.